Assalamualaikum anak-anak. Hari ini sekali lagi bersama dengan Ustazah Fini dalam subjek Sirah tahun 5. Okey, kita masih lagi berada di bab 1, tajuknya Perkembangan Agama Islam di bawah subtopik ibadah. Hari ini, sebelum mulakan kelas, macam biasalah, mari sama-sama kita membaca doa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, macam biasa dalam kelas Ustazah, sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita berselawat dahulu. Ikut bersama-sama dengan Ustazah ya anak-anak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, jom kita tengok apa yang terkandung dalam subtopik ibadat ni. Okey, dalam subtopik ibadat ada 5 perkara. Jom kita tengok. Yang pertama solat, yang kedua azan, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Okey, mula-mula jom kita tengok apa yang terkandung dalam solat ni. Okey. Solat ni solat ni difardukan pada 27 Rejab tahun ke-10 kenabian. Okey, bila kita sebut tahun ke-10 kenabian ni, maknanya peristiwa solat ini berlaku di Mekah, bukan di Madinah. Berlaku pada 27 Rejab bersamaan dengan tahun ke-10 kenabian. Berlaku pada peristiwa Isra' Mi'raj. Peristiwa kita ni dah belajar ya, Isra' Mi'raj ni. Peristiwa ni iaitu Nabi naik ke langit, kemudian naik ke Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah. Masa inilah Nabi terima kefarduan solat. Okey, awalnya 50 waktu solat ni disyariatkan kepada kita. Kemudian dikurangkan sehingga 5 waktu sahaja. Okey anak-anak, kat sini kita boleh nampak betapa kasih sayang Nabi Muhammad itu sendiri kepada kita. Asalnya 50 waktu ni Nabi Muhammad sangat suka. Sebab apa? Nabi Muhammad ni suka solat. Tapi disebabkan kita ni, umat dia ni, Nabi ni fikir. Nabi berjumpa dengan Nabi Musa. Lepas tu Nabi Musa kata, umatmu sanggup ke nak solat 50 waktu ni? Lepas tu Nabi pun macam terfikir, umat aku. Nabi ni sayang sangat dekat kita melebihi segala-galanya. Jadi Nabi pun dengan perasaan yang serba salahnya, dengan malunya nak pergi jumpa dengan Allah untuk kurangkan waktu ni, sehinggalah waktu solat ni dikurangkan sebanyak 45 jadi 5 waktu sahaja. Betapa cintanya Nabi ni kepada kita, yang anak kita kena membalas jasa Nabi ni dengan banyaknya selawat. Pula tu 5 waktu kita solat ni bersamaan dengan 50 waktu ni. Kita dapat pahala yang sama. Nabi Muhammad ni berulang-alik sampailah berjumpa dengan Nabi Musa kembali. Masa 5 waktu ni Nabi Musa kata, umatmu takkan sanggup juga. 5 waktu ni kita takkan sanggup juga. Tapi Nabi kata, aku dah terlalu malu untuk berjumpa dengan Allah, untuk minta lagi kurang. Cukuplah 5 waktu ni, aku yakin umat aku boleh buat. Dan kita sekarang ni, Ustazah yakin anak-anak Ustazah yang tahun 5 ni solat penuh 5 waktu untuk membalas kembali jasa Nabi yang amat besar ni kepada kita. Okey, sebelum Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad solat mengikut syariat Nabi Ibrahim. Okey, baginda solat sebanyak 2 kali sehari semalam. Ibadat solat ni merupakan teras dalam Islam. Kalau kita tak buat ibadat solat ni, ramai yang katakan solat ni adalah tiang agama. Kalau kita tak solat, maknanya tak ada, macam mana agama kita nak kukuh? Tiang tu dah tak ada. Jadi anak-anak, wajibkan diri anak-anak untuk solat 5 waktu sehari semalam, walaupun kita rasa susah macam mana pun. Solatlah ya anak-anak. Okey, jom kita tengok ayat lain pula. Okey, azan.
Azan disyariatkan pada tahun pertama hijrah. Bila kita sebut tahun pertama hijrah ni maknanya dekat Madinah. Hijrah ni maknanya bermula daripada tahun pertama Nabi pergi ke Madinah. Ni tahun pertama lah Nabi sampai tu. Terus disyariatkan azan ni. Okey, pelbagai cadangan telah diberikan, antaranya menyalakan api, meniup terompet dan membunyikan loceng. Masa ni Nabi ajak semua para sahabat berkumpul bermesyuarat untuk membincangkan tentang ibadah azan ni, tentang syariat azan ni. Macam mana kita nak buat azan ni? Ada yang mencadangkan menyalakan api, ada yang mencadangkan meniup terompet dan ada yang mencadangkan membunyikan loceng. Okay, Abdullah bin Zaid Al-Ansari telah memberi cadangan melaungkan azan kerana dia telah bermimpi diajar cara laungkan azan. Tiba-tiba bangun sahabat Nabi ni kata, wahai Nabi Muhammad, aku bermimpi. Aku ni berada di antara sedar dan tidur. Tiba-tiba ada seseorang datang mengajarkan aku tentang azan ni. Nabi pun kata, okey, macam mana caranya? Nabi kata. Lepas tu dia pun melaungkan azan. Nabi kata, ini adalah cara yang paling sesuai dan semua para sahabat yang lain pun bersetuju untuk melaungkan azan. Okey, Rasulullah menerima cadangan itu. Semua para sahabat pun menerima juga. Tak adalah bantahan kata, tak boleh, tak ada. Semua para sahabat pun menerima. Okey, baginda meminta Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan azan kepada Bilal bin Rabah. Kita tahulah Bilal bin Rabah ni adalah pelaung azan nombor pertama dalam Islam. Jadi Zaid ni diminta untuk mengajar kepada Bilal bin Rabah tentang azan ni. Okey. Mula-mulanya masa Bilal bin Rabah ni melaungkan azan, beliau berdiri di atas bumbung Masjid Madinah tu lah, Masjid Nabawi, melaungkan azan. Sebab suara Bilal bin Rabah ni sangat kuat, sangat merdu. Pernah ketika selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal bin Rabah ni dia tak boleh duduk di Madinah dah. Dia terlalu rindu kepada Nabi, maka dia pun balik ke kampung halaman dia. Lepas tu tiba-tiba dia bermimpi, bermimpi Nabi Muhammad datang mengatakan, aku rindu kepada Bilal bin Rabah ni. Jadi Bilal bin Rabah pun kembali ke Madinah. Sampai di Madinah, Bilal bin Rabah, cucu Nabi Muhammad SAW, Saidina Hasan dan Husin masa tu, berkata kepada Bilal bin Rabah, aku rindu nak mendengar laungan azan daripada Bilal bin Rabah ni. Jadi Bilal bin Rabah ni pun kerana ini permintaan daripada cucu Nabi Muhammad SAW, beliau pun melaungkan azan sekali lagi masa tu, sehinggalah semasa beliau melaungkan azan tu, penduduk Madinah ni keluar daripada rumah kata, ya Allah, Nabi hidup kembali. Kerana Nabi hidup kembali menjerit. Padahal cuma Bilal sahaja yang melaungkan azan, tapi mereka rindu laungan azan Bilal ni, sehingga teringat-ingat, sehingga merasakan bahawa Nabi tu masih ada, padahal Nabi ni dah wafat. Okey, kerana Bilal bin Rabah ni lah, sekarang pun kalau kita tengok di Malaysia ke di mana-mana sahaja yang melaungkan azan tu, kita pun panggil namanya Bilal. Inilah syariat, bila syariat azan ni diturunkan. Kerana itulah azan tukang azan tu kita panggil Bilal. Ada cerita Okey, jom kita tengok lagi. Okey, puasa pula. Puasa ni disyariatkan pada tahun kedua hijrah. Maknanya disyariatkan di Madinah. Okey, dilaksanakan setelah umat Islam teguh dengan akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tidaklah Nabi ni membawa awal-awal masuk Islam je terus puasa, tidak. Nabi kuatkan dulu akidah umat Islam ni supaya teguh, apa sahaja yang datang boleh
umat Islam ni boleh terima. Okey. Banyak perkara yang berlaku dalam bulan Ramadan. Antaranya nuzul Al-Quran, peperangan Badar dan peperangan Uhud. Ini semua berlaku pada bulan Ramadan. Kita tahulah peperangan Badar ni umat Islam menang. Walaupun dalam keadaan berpuasa, masih lagi boleh menang. Masih lagi mampu untuk berpuasa kerana akidah umat Islam masa tu sangat-sangat kuat, sangat-sangat hebat ya anak-anak. Okey, jom kita tengok lagi. Okey, kita masuk bab zakat. Zakat diwajibkan pada tahun kedua hijrah juga. Sebab apa? Sebab zakat dan puasa ni bersekali kan. Sebab masa kita bulan puasa pun kita ada menunaikan zakat. Zakat fitrah namanya. Jadi begitulah juga zakat ni pun difardukan pada tahun kedua hijrah. Okey, zakat ni ada dalam Al-Quran lah, makna perintah turunnya zakat ni. Dalam surah Al-Baqarah ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus solata wa atuz zakah. Maksudnya, dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Okey, kisah Sa'labah yang enggan memberi zakat. Pada zaman Nabi ni ada juga orang kaya kan, tiba-tiba dia suruh beri harta, sebahagian harta kepada orang lain. Jadi adalah sahabat Nabi ni namanya Sa'labah. Dia ni enggan memberi zakat, tak mahu bayar zakat ni. Dia kata, ni kan duit aku, kenapa aku kena keluarkan zakat? Okay. Jadi masa ni Nabi pun keluarkan perintah untuk perangi Sa'labah ni supaya benda ni tak merebak-rebak. Pada akhirnya Sa'labah ni pun bayarlah zakat sebab nak diperangi kan. Takutlah. Macam itulah. Okey, zaman Saidina Abu Bakar pernah berlaku peperangan kerana ramai golongan yang tidak membayar zakat. Maknanya zaman Abu Bakar ni zaman selepas kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa ni ramailah yang nak keluar Islam lah kan, yang tak nak bayar zakat lah, yang sudah imannya sudah berbolak-balik kerana kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Saidina Abu Bakar ni pun perintahkan supaya berperang untuk melawan golongan yang tidak membayar zakat ni. Supaya tidak merebak-rebak, supaya tidak terlalu ramai yang mengikut tak mau bayar zakat ni. Tapi pada zaman Saidina Umar semua telah stabil balik, sehingga kan duit zakat ni melimpah-limpah. Dah tak tahu dah nak bagi pada siapa. Maknanya perjuangan Abu Bakar ni dapat dirasai pada zaman Saidina Umar Al-Khattab. Okey, sekarang kita masuk bab haji. Haji ni diwajibkan pada tahun ke-5 hijrah. Maknanya berlaku juga di Mekah. Semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda hanya menunaikan haji sekali sahaja, iaitu haji wida'. Haji wida' ni haji perpisahan pada tahun ke-10 hijrah. Tahun ke-10 hijrah ni bermakna tahun kewafatan Nabi Muhammad lah, tahun duka cita lah untuk kita juga kan. Jadi kewajipan haji hanyalah sekali seumur hidup bagi yang mampu. Nabi ni buat sekali sahaja, bukanlah sebab Nabi tak nak buat, tapi Nabi nak tunjuk kepada kita bahawa tak wajib buat banyak kali. Sekali sahaja sudah cukup. Cukuplah untuk kita. Sama juga kan. Kalau kita ada banyak duit, tak apalah. Ni pun difardukan kepada orang yang mampu sahaja. Bukanlah kalau tak mampu nak juga tak. Tapi kita kenalah berusaha untuk menunaikan haji ni. Sekurang-kurangnya sekali sahaja seumur hidup. Islam ni tidaklah memberatkan kita ya anak-anak. Sebab itulah Nabi pun hanya menunaikan sekali sahaja haji.
Okey, sampai kat sini sahaja anak-anak. Nanti insya-Allah kita akan berjumpa lagi di kelas yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.